Jumaat dengan bila Allah hendaklah diam diri, jangan bercakap-cakap, kata al-khatib baca khutbah, kerana ini itu akan menghilangkan pada Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaktubu yawmul Jum'ah ansif faqad laghaz." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang mendapat rahmat dan kasih sayang serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita menghayati bacaan khutbah pada hari ini di atas tajuk menghayati peristiwa Isra dan Mi'raj. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kerana atas nikmatnya jugalah kita dapat dipertemukan dengan bulan yang berkat dan istimewa ini, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu daripada al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram selain bulan Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan-bulan haram merupakan bulan mulia sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان." Maksudnya, sesungguhnya masa itu beredar sebagaimana hari Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi, yaitu setahun itu ada 12 bulan. Antaranya ada 4 bulan haram yang dihormati, yaitu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Seterusnya Rajab, yaitu antara bulan Jumada dan Sya'ban. Hadis Bukhari dan Muslim. Isra dan Mi'raj seperti yang kita ketahui berlaku dalam bulan Rajab adalah merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seterusnya diangkat pula ke Sidratul Muntaha.
Peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan penghibur hati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dan isteri baginda yang tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Peristiwa Isra Mi'raj juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukti kesetiaan para sahabat yang mampu berdiri teguh di belakang Nabi dan menguatkan keimanan dalam diri mereka. Apabila peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk kota Mekah, ramai yang menolaknya. Namun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menerima perkhabaran tersebut dan dengan tegas menyatakan, aku percaya bahawa apa yang Muhammad ceritakan itu adalah benar dan bahawa dia adalah pesuruh Allah. Aku percaya kepadanya tentang hal-hal yang lebih pelik dari itu. Aku percaya kepadanya tentang berita-berita dari langit yang dibawanya siang maupun malam. Maka bagaimana aku tidak mempercayainya tentang Isra'nya ke Baitul Maqdis yang merupakan satu kemuliaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Juzuk 15 surah ke-17 halaman muka surat 282 yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara peristiwa-peristiwa yang baginda saksikan sepanjang perjalanan Isra yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah, yang pertama, kaum yang sedang bercucuk tanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Hal ini berlaku berulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak. Kedua, sekumpulan orang-orang yang sedang memecahkan kepala mereka. Setiap kali dipecahkan, kepala mereka sembuh kembali, lalu dipecahkan pula. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Jibril memberitahu, itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk mendirikan salat. Ketiga, sekumpulan orang yang menutup kemaluan dengan secebis kain. Mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api dan batu dari neraka Jahannam. Kata Jibril, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Keempat, satu kaum lelaki dan perempuan yang memakan daging yang busuk, sedangkan daging yang dimasak ada di sisi mereka. Kata Jibril, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina, sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai isteri dan suami. Kelima, lelaki yang lemas dalam sungai darah dan apabila meminta tolong dia dilontarkan batu.
Kata Jibril, itulah orang yang makan riba. Keenam, lelaki yang memikul seberkas kayu sedang dia tidak terdaya memikulnya, tapi masih menambah lagi kayu yang lain. Kata Jibril, itulah orang yang tidak dapat menunaikan amanah tetapi masih menerima amanah yang lain. Ketujuh, seorang perempuan yang terlalu tua memanggil Rasulullah SAW untuk bertanyakan sesuatu. Kata Jibril, itulah gambaran umur dunia yang sangat tua dan menanti saat hari kiamat. Peristiwa Mi'raj pula menyaksikan Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu di setiap lapisan langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, kemuncak kepada peristiwa Isra dan Mi'raj ialah apabila Allah Subhanahu wa taala memfardukan salat fardu sebanyak 50 waktu sehari semalam dan akhirnya dikurangkan menjadi 5 waktu seperti yang kita laksanakan sekarang tanpa mengurangkan pahala 50 waktu tersebut. Maka adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menuruti segala perintahnya, seperti mana perintah menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, walaupun kita merasakan ianya juga berat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, juzuk yang ke-1, surah yang kedua, halaman muka surat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khasyuk. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj memberitahu kita tentang pelbagai bentuk pendidikan dan pengajaran yang berharga. Antaranya adalah, pertama, sebagai Muslim kita wajib meyakini dan mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar berlaku dan wajib beriman dengannya, kerana ia telah disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj menggambarkan perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadapi berbagai cabaran dan ujian yang memerlukan kekuatan iman dalam diri kita. Ketiga, permulaan perjalanan seorang Muslim menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala bermula dengan membersihkan hatinya dan memperbetulkan niatnya. Keempat, salat 5 waktu hendaklah dilakukan walaupun dalam keadaan apa sekalipun, selagi manusia mempunyai akal yang sihat. Kelima, umat Islam hendaklah memberi sokongan penuh kepada perjuangan mempertahankan Baitul Maqdis dari perserangan dan pencerobohan Yahudi laknatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق الله العظيم. Surah An-Najm ayat 11 hingga 14, juzuk 27, surah ke-53, halaman muka surat 526, yang bermaksud hati Nabi Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Muslimin rahimakumullah, mimbar Jumaat lagi berpesan bahawa Islam mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama, umat Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan keharmonian, perpaduan, keselamatan ummah dan negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan agama Islam. Sebaliknya, seluruh umat Islam amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian tinggi sebagai Muslim sejati, agar umum mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam yang diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin warda Allahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد قادة تنكو شرف الدين بدليشة ابن الأمين الكريم سلطان صالح الدين في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Kedah sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, luaskanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia,
kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau redai. Lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu yang berat, supaya dengan demikian negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. Ya Allah, kami pohon ke hadrat-Mu, mantapkanlah pegangan kami menurut ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan terpelihara kami daripada amalan dan akidah yang menyeleweng dan sesat seperti fahaman Syiah, Qadiani serta lain-lain fahaman. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain. Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan zakat dan menyayangi fakir miskin, serta mereka yang menginfakkan harta dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Demikian juga ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang mewakafkan hartanya. Terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim azkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله